Assalamualaikum. Saya akan terangkan tentang tamadun India dengan introduction. Perkembangan awal tamadun India dikatakan bermula di sekitar Mohenjo-daro di Harappa, lembah Sungai Indus. Tamadun ini berkembang sejak 2500 sebelum Masihi. Capaian tamadun ini adalah sama dengan tamadun-tamadun purba seperti Mesir dan Babilonia. Masyarakat lembah Sungai Indus pada masa itu telah mencapai kemajuan dalam aspek kehidupan seperti agama, budaya, kemajuan, kebendaan, nilai dan kepercayaan. Bukti-bukti menunjukkan bandar-bandar besar yang maju telah wujud di tebing Sungai Indus. Ia meliputi kawasan tanah hampir 1 batu persegi dengan lorong-lorong dalam bandaraya berbentuk 90 darjah. Rumah-rumahnya kukuh dan diperbuat daripada batu bata dan hampir setiap rumahnya mempunyai bilik mandi. Tempat-tempat mandi awam juga telah ditemui. Pemimpin waktu itu ialah Mohenjo-daro, mengambil berat tentang hal-hal menjaga kesihatan dan terdapat juga sistem tali air yang sempurna. Setengah pengkaji pula berpendapat bahawa tamadun Hindu dikesan bermula 4,000 tahun dahulu. Tamadun India adalah sama usianya dengan tamadun Cina dan ia masih berlanjutan. Ayat-ayat daripada Veda iaitu kitab suci sejak zaman Arya masih lagi dibaca dalam sembahyang pagi, petang, malam dan juga upacara-upacara perkahwinan seperti yang diamalkan 4,000 tahun dahulu. Asas sistem undang-undang dan sosial mereka telah diwujudkan sebelum Rom diasaskan. Zaman-zaman yang dilalui tamadun India ialah tamadun Indus, tamadun Vedic, Empire Maurya, zaman Gupta, zaman Segam, zaman Pallava, zaman Chola dan zaman pengaruh Islam. Nilai-nilai tamadun India. Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu, memupuk semangat persaudaraan, menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah dharma, kepercayaan kepada Tuhan, karma, ahimsa, satya, perpaduan dan sistem kekeluargaan. Bahasa tamadun India. Di negara India terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 logat, tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Bahasa-bahasa tersebut ialah bahasa Hindi, Telugu, Bengali, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Punjabi, Assam, Araya, Kashmiri dan lain-lain. Ilmu matematik tamadun India. Sejak zaman Gupta, India telah menguasai konsep geometri. Mereka berupaya membezakan nombor abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang. Berbeza dengan matematik Greek yang lebih bersifat mengukur panjang, lebar dan geometri. Seterusnya membolehkan tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit kerana mereka berjaya menggunakan nombor-nombor asas dengan simbol 0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan algebra asas. Orang India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif kubus serta kuasa 3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometri bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka kosong dan infinity telah diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain. Ilmu astronomi dan kalender di tamadun India. Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda yang merupakan perkiraan astronomi untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan melalui kalender matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7 planet tanpa bantuan teknologi peralatan iaitu matahari, bulan, Marikh, Utarit, Musitari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian 2 lagi planet ditambah iaitu Rahu dan Ketu yang berada pada arah bertentangan 180 darjah. 27 bintang turut dikenali dengan mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu matematik. Ilmu fizik dan kimia di tamadun India. Dari sudut ilmu fizik, konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logik dan bukannya eksperimen. Mereka mempercayai bahawa alam semesta terdiri daripada gabungan
5 elemen iaitu tanah, angin, api, air. Selain itu, ilmu atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom seperti Pakut Kutyayana. Orang India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh api, jenis menaik pada dan berdalir, jenis mengambang dan panas. Perubatan di tamadun India. Ilmu perubatan India dikesan bermula pada zaman Vedic melalui bukti penemuan satu katalog lama yang sistematik tentang penyakit berjangkit dan rawatannya. Pengetahuan perubatan orang India seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang juga wujud sebelum tahun-tahun Masihi lagi. Buktinya, teks-teks perubatan India seperti Charaka dan Susruta telah dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya. Seterusnya, pengetahuan kimia digunakan orang India untuk membuat ubat bagi hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga, beberapa bahan akali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Itu saja. Ciri-ciri seni bina tamadun India. Warna-warni dan mempunyai unsur-unsur dewa-dewi kepercayaan agama Hindu. Perkembangan seni bina dalam tamadun India mempengaruhi oleh persekitaran dan cuaca. Seni bina India banyak menggunakan batu dan kayu sebagai sumber asas kerana mudah diperolehi. Susunan bangunan pula adalah selari mengikut grid-grid tertentu dan juga membina jalan-jalan utama memudahkan medium perhubungan. Saiz rumah kediamannya juga mempunyai pelbagai saiz dan dilengkapi bilik dan ruang tamu serta kemudahan bilik air yang berperigi. Seni bina kuil Hindu ditentukan oleh peraturan, perancangan, pemilikan tapak, mitologi dan astronomi. Kuil digunakan untuk beribadat dan menghimpunkan rakyat untuk pelbagai latihan. Antara ciri-ciri seni ukiran dan lukisan tamadun India ialah India maju dalam seni ukiran logam. Pada zaman Islam di India, kombinasi gaya Parsi dan Hindu berkembang dalam seni ukir. Pembinaan dasar kecirikan seni bina Islam, tetapi kerja pengindahan bangunan banyak dicirikan seni bina Hindu seperti Taj Mahal dan Masjid Jami. Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya dihiasi dengan lukisan yang menarik. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabharata.